الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, telah menimpa saudara kita, ustaz kita Al-Fadil Ustaz Ridwan Rajendra satu musibah, kemalangan baru tadi. Ustaz Ridwan Rajendra, sini saya di Madinah. Jadi kita doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada beliau, kesihatan. Sesungguhnya doa-doa kita kepada saudara kita bi dhahril ghaib, tanpa kita berhadapan dengannya, antara doa yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sambung kajian kita daripada Talbis Iblis ataupun Al-Muntaqan Nafis fi Talbis Iblis, karangan Al-Imam Ibn Al-Jawzi, diringkaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, di mana kita masih lagi di dalam bab yang kedua, fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in, bab pada menyatakan celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelakunya. Sesi yang lalu kita bahaskan tentang kelompok yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi antara kelompok-kelompok yang paling utama yang membawa kepada perpecahan umat ini, kerana beliau Al-Imam Ibn Al-Jawzi berijtihad dan berpendapat bahawasanya 73 kelompok daripada kalangan umat Islam yang akan berpecah. Kepada 73 kelompok tersebut berasal daripada 6 kelompok yang asal. Dan hasil daripada ijtihad beliau menyenaraikan bagi setiap satu daripada ke-6 kelompok ini 12 kelompok yang sekiranya dicampur, dikali, kita akan dapat 72. Pasal 72 bukan 73? Sebab yang satu selamat. Lah ni kita duk bercerita tentang kelompok yang tak selamat. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita minggu lalu kita mulakan dengan kelompok yang pertama, Al-Haruriyah, iaitu di mana Al-Haruriyah ini merupakan kelompok Khawarij. Mereka ini lebih dikenali sebagai Al-Haruriyah, ataupun boleh juga dinamakan sebagai Al-Khawarij. Dinamakan sebagai Al-Haruriyah telah saya nyatakan disandarkan kepada tempat asal mereka, iaitu apabila bermula munculnya mereka di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Lalu mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Al-Haruriyah, maka dinamakan mereka ini Al-Haruriyah. Kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi, fanqasamatil haruriyatu 12 firqatan. Telah berpecah, telah terbahagi kelompok-kelompok Al-Haruriyah itu kepada 12 kelompok.
Fa'awwaluhum al-Azraqiyah. Yang mula-mula sekali al-Azraqiyah, yang juga kita telah cerita, Nafi' ibn al-Azraq. Pengasasnya Nafi' ibn al-Azraq, ataupun disandarkan kepada Nafi' ibn al-Azraq, di mana di antara i'tiqad, kepercayaan mereka yang masyhur, kata mereka, la na'lamu ahadan mu'minan wa kaffaru ahlal qiblah illa man dana biqaulihim. Iaitu mereka tidak melihat, ataupun mereka menyatakan, kami tidak mengetahui seorang pun yang beriman dan mereka mengkafirkan ahli qiblat, yakni orang Islam, kecuali orang-orang yang berpegang dan beragama dengan perkataan-perkataan mereka, yakni golongan al-Azraqiyah. Mereka sebenarnya semua ni ada persamaan, tapi ditonjolkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di sini poin-poin penting yang menjadi dasar yang paling utama bagi setiap kelompok-kelompok ni. Kalau nak cerita semua, sekali lagi ada persamaan, sekali lagi nak kena ulah panjang. Dia hanya bagi kepada kita poin-poin penting. Juga kita dah cerita. Dan pada hari ini kita sambung Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah di mana Al-Ibadiyah ini diasaskan ataupun disandarkan perkataan Al-Ibadiyah ini kepada Abdullah ibn Ibad. Abdullah ibn Ibad ibn Ibad, Ibad, bukan i, alif hamzah, yang mana beliau ini sezaman asara Muawiyah, dia sezaman dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan meninggal di penghujung zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Ibadiyah ini, para ulama-ulama sejarah ataupun disebut ulama-ulama firaq, ulama-ulama yang pakar dalam sejarah perpecahan umat Islam, yang pakar, yang mengkaji mengapa wujudnya perpecahan, apa dasar-dasarnya, dan kelompok ini apa pegangan-pegangan mereka, prinsip-prinsip mereka, sesat apa tidak. Ini kerja ulama-ulama firaq. Firaq ini maksud dia kelompok-kelompok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara yang terkenal Syahrustani, itu di antara yang terkenal. Yang paling terkenal, minta maaf. Sebentar ya. Tutup pun bunyi lagi. Ini masalah kan. Maknanya kena tutup tu. Jadi mereka menyatakan bahawasanya Al-Ibadiyah ini merupakan pecahan daripada golongan Khawarij. Hal ini dibantah oleh sebahagian daripada ulama-ulama firaq yang lain. Walau bagaimanapun, yang tepatnya yang disepakati oleh kebanyakan, bahkan boleh dikategorikan sebagai jumhur kesepakatan ulama-ulama firaq, aliran dan ajaran Al-Ibadiyah ini berasal daripada Khawarij. Kerana antara dasar-dasar pegangan-pegangan mereka ni sangat banyak. Antara yang masyhur iaitu takfiri. Mereka mengkafirkan manusia kerana dosa-dosa yang besar. Dan pendapat-pendapat mereka yang sangat ganjil, seperti mereka beriktikad bahawasanya Fir'aun itu beriman, Iblis itu beriman. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal apa dia kata Fir'aun beriman? Dulu tuan-tuan dan puan sekalian, saya dah jumpa dengan seorang cerita geng tarikat ni. Dia kata Fir'aun tu beriman. Pasal apa? Dia kata syarat beriman ni adalah seseorang tu percaya kepada Allah. Dia kata bila Fir'aun terperangkap di tengah-tengah lautan tu, apabila Musa alaihi salam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Musa, mampu membelah laut dengan tongkatnya, Fir'aun lalu kejar Musa. Bila Fir'aun kejar Musa, Musa terlepas, Fir'aun berada di tengah-tengah, Allah Subhanahu wa taala cantumkan balik laut yang terbelah tersebut.
Jadi ketika tu telah menjadi, ini kata orang-orang tarikat ni seorang ni, saya tak kata semua, ada orang ni yang saya jumpa. Jadi dia kata kebiasaan orang Arab ni dia sebut Allah. Bila dia melatah dia sebut Allah. Dia sebut Masya Allah. Jadi begitu juga Fir'aun. Untuk dia mengatakan Fir'aun tu beriman, maka dia kata Fir'aun tu melatah. Bila Fir'aun tu melatah, Fir'aun sebut Allah, Allah, Allah. Seperti mana Bilal ibn Rabah ketika mana disiksa, dia menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Dan maka mereka berpendapat bahawasanya Fir'aun itu beriman. Adapun Ibadiyah bukan macam tu. Ini kita contoh tarikat Karut. Ini sekejap lagi dia potong ambil tarikat Karut. Dia kutuk saya pula. Saya kata tarikat yang macam tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, adapun Abdullah ibn Ibad ataupun saya katakan mazhab al-Ibadiyah ini, mereka melihat kepada penjelasan ataupun ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan bagaimana Fir'aun dia berkata apa? Aku beriman kepada Tuhan Musa. Aku beriman kepada Tuhan Musa setelah Allah Subhanahu wa taala cantumkan laut. Dia tak mau kata aku beriman kepada Allah kerana kesombongan dia. Para ulama bahas pasal apa Fir'aun sebut aku beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Sebab apa dia tak mau kata Allah? Disebabkan kesombongan dia. Disebabkan bongkak dia, sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut aku beriman kepada Musa, kepada Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Itu pun setelah Allah Subhanahu wa taala cantumkan. Maka di sini dibahaskan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya la yuqbalu at-taubata ma lam yugharghir. Sesungguhnya tidak akan diterima taubat, minta maaf. Sesungguhnya diterima taubat itu, yuqbalu taubata ma lam yugharghir. Diterima taubat itu selama mana tidak yugharghir ni maksud dia nyawa kita berada di gitulah. Lebih kurang maksud dia, lagu tu nak bagi senang faham. Di penghujung nyawa kita. Maksudnya Fir'aun disebut ketika mana dia berada, nyawanya berada di hujung tanduk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pengampunan dan tidak menerima taubat daripada Fir'aun. Ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya Fir'aun yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim, dia mati dalam keadaan kafir. Sesiapa yang menyelisihi akidah dan i'tiqad serta kepercayaan ini boleh membawa kepada kekufuran. Jadi ini antara akidah ganjil mereka. Dan selain itu, seperti yang kita ketahui bahawasanya golongan-golongan Ibadiyah ini juga mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ke atas sahabat-sahabat Nabi. Kerana ideologi asal Khawarij, mereka keluar daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak baik tentang Uthman ibn Affan dan yang lainnya. Begitu juga akidah mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama mereka dengan Jahmiyah. Mereka ta'til, mereka menafikan Allah itu mendengar, mereka menafikan Allah itu berilmu, mereka menafikan Allah itu melihat, mereka menafikan. Mengapa mereka menafikan? Kerana mereka meyakini bahawasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Oleh kerana makhluk memiliki sifat-sifat ini, maka setiap sifat yang ada pada makhluk tidak boleh ada pada Allah. Kalau ada pada Allah, maka Allah berarti Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluk. Jadi ini satu kefahaman yang sangat-sangat dahsyat. Ini golongan Al-Ibadiyah. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga Al-Ibadiyah ini, mereka ada pegangan mereka sendiri, mereka ada negara mereka sendiri. Saya sebut dah minggu lepas. Sekarang ni di mana? Oman. Masyhur mereka sekarang ni di Oman. Dan mereka sekarang ni lebih moderate sikit lah. Moderate sikit. Mereka tidak terlalu menampak dan menonjolkan pegangan mereka yang sebenar. Dan mereka banyak menyandarkan kepada Al-Imam Jabir ibn Zaid. Jabir ibn Zaid yang wafat pada tahun 93 Hijrah, di mana Al-Imam Jabir ibn Zaid ini merupakan murid kepada Aisyah, merupakan murid kepada Ibn Abbas, murid kepada Ibn Umar, murid kepada Anas ibn Malik, sahabat-sahabat Nabi yang senior.
Jadi dia berkata ajaran kami ini, ajaran Ibadiyah ini, asal dia, pengasas dia dan ulama yang terkenal dalam mazhab kami ini adalah Jabir bin Zaid. Seperti mana orang yang bermazhab Syafi'i menyatakan ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali. Maka dia berkata ulama yang terkenal dalam mazhab Ibadhi ini adalah Jabir bin Zaid. Sedangkan kata Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam tarjamah ataupun biodata Jabir bin Zaid dalam Tahdzibut Tahdzib, menyatakan bahawasanya Jabir bin Zaid berlepas diri sebenarnya daripada ideologi Ibadiyah. Okey? Ini penting sebab Jabir bin Zaid seorang imam yang sangat terkenal. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi begitu juga apabila dibahaskan tentang Al-Ibadiyah, para ilmuwan Islam, para ulama Islam membahaskan tentang seorang tokoh Wahabi yang sebenar, yaitu Abdul Wahhab ibn Rustum. Abdul Wahhab ibn Rustum yang wafat beliau pada tahun 190 Hijrah, seperti yang dinukilkan oleh seorang tokoh juga dalam tokoh sejarawan yang terkenal, Al-Imam Az-Zarkali, dalam kitab beliau Al-A'lam, menceritakan tentang Abdul Wahhab bin Rustum. Dia ni mati tahun apa? 190. Ada yang mengatakan dia mati tahun 205 Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir tahun berapa? 1115 Hijrah. Mati tahun 1206 Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahhab. Maknanya jarak antara Abdul Wahhab ibn Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ni berapa jauh? Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Seorang tokoh daripada Maghrib, nama dia payah sikit saya tulis sini, Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi. Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi yang mati pada tahun 962 Hijrah. Dia tulis satu kitab tentang fatwa Ahlul Maghrib. Ahlul Maghrib ni, ulama-ulama Maghrib. Antara fatwa yang disebut adalah tentang Wahabiyah. Dan banyak orang menukilkan fatwa beliau untuk menampakkan ataupun menonjolkan kesesatan Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan dia mati, Ahmad ibn Muhammad Al-Wansharisi ni, dia mati tahun 962 Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir tahun 1115 Hijrah. Inilah mangkuk-mangkuk yang sebenar. Tuan-tuan dan puan sekalian, Wahabiyah ni sebabnya telah disebut dan telah terkenal di Afrika, Abdul Wahhab bin Rustum. Nama dia Abdul Wahhab. Baru penisbahan dia betul, Al-Wahabi, ataupun disebut sebagai Wahbiyah. Wahbiyah ataupun Wahabiyah. Abdul Wahhab bin Rustum. Depa ni yang terkenal. Memang kelompok dia digelar sebagai Wahabiyah ataupun Ar-Rustumiyah. Pasal apa? Pasal dia terkenal membunuh ulama. Dia terkenal membawa satu pendapat-pendapat, aliran-aliran yang baru tentang agama. Inilah Wahabi yang sebenar. Apa nak kata Wahabi? Memang raja bunuh ulama. Muhammad bin Abdul Wahhab bila dia? Tahun 1115. Tarikh Ghannam ataupun Tarikh bin Ghannam, seorang penulis daripada Ahsa. Ibn Ghannam daripada Ahsa ni, beliau bersama-sama dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menjelaskan bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh merobohkan perkuburan Zaid bin Al-Khattab, dituduh merobohkan perkuburan sahabat-sahabat Nabi, menghancurkan perkuburan. Dia bukan menghancurkan perkuburan, dia menghancurkan binaan atas tanah perkuburan. Beza kan dua tu kan? Kalau tidak habis kubur-kubur sahabat Nabi, dia kongkah habis. Dia tak rongkah kubur, dia tak hancurkan kubur, dia tak robohkan masjid, dia robohkan binaan-binaan kubur-kubur yang dibina di dalam masjid. Dia keluarkan kubur daripada masjid. Itu yang dia lakukan. Dia lakukan usaha seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang Nabi arah Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib pula arah Abul Hayyaj Al-Asadi untuk hapuskan, untuk musnahkan sebarang bentuk binaan di atas tanah perkuburan. Yang dibahaskan oleh Al-Imam Syaukani, kita ada kelas di Yayasan Ta'lim Syarh Sudur
fi tahrim raf'il qubur, tentang pengharaman membina binaan di atas tanah perkuburan. Beliau membahaskan tentang erti tanah perkuburan, erti membina binaan di atas tanah perkuburan, bukan semata-mata ataupun bukan disyaratkan erti membina binaan di atas tanah perkuburan itu hanya di atas kubur. Di kawasan kubur pun tak boleh. Contoh, saya ada buat satu masjid lah di Taman Tun. Adakah masjid tu duduk atas Taman Tun semua? Tak. Masjid di dalam kawasan Taman Tun. Bila orang tanya masjid kat mana? Masjid kat Taman Tun. Adakah semua Taman Tun tu masjid? Tak. Sebab tu Al-Imam Syaukani dia sentuh benda ni, dia singgung benda ni. Dia kata orang yang sangat tak cerdik, yang sangat tak faham, apabila dia lihat hadis Nabi, larangan Nabi membina binaan di atas kubur, dia cuba maksudkan kubur sahaja, bukan kawasan perkuburan. Sedangkan kata Al-Imam Syaukani, orang Arab yang benar kefahaman dia, akal dia sihat, bukan senak. Akal dia sihat, bukan pening. Senter elok. Dia akan melihat bahawasanya erti membina binaan di atas kubur merangkumi kubur dan kawasan-kawasan persekitarannya. Yang mana telah dihadkan, katakanlah dia buat pagar tu, ini adalah kawasan kubur, tanda kawasan tanah perkuburan. Maka dalam kawasan tu tidak dibenarkan ada apa jua bentuk-bentuk binaan. Itu adalah asal, kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Siapa yang tak puas hati, marah Imam Syaukani, jangan marah saya. Biasa orang kadang-kadang dia marah, oh ustaz tu kata, tu masalah. Saya kata Imam Syaukani kata. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita clear, Wahabiyah yang disebut oleh Ahmad ibn Muhammad Al-Wansharisi ini, yang mati pada tahun 962 Hijrah. 962 Hijrah. Minta maaf silap, 914 Hijrah. 914 Hijrah. Beliau adalah antara orang yang mula-mula menggunakan perkataan Al-Wahabiyah di dalam penulisan beliau, yang mana penulisan tersebut keluar ataupun ditulis semasa hayatnya, yang mana ketika itu Muhammad bin Abdul Wahab belum ada lagi, belum wujud lagi, pak dia pun tak ada lagi. Jadi ini benda-benda yang perlu yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui. Jadi orang yang nak bercakap pasal Muhammad bin Abdul Wahab ni perlu fahami perbezaan sangat jelas. Muhammad bin Abdul Wahab, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dia buat ataupun disandarkan kepada dia Wahabiyah. Sandaran pun kita dah bahaskan, sandaran tersebut juga merupakan sandaran yang salah. Sandaran yang tepat Muhammadiyah itu lebih tepat. Adapun nama kawan ni Abdul Wahab bin Rustum sesuai Al-Wahabiyah. Pasal apa? Pasal nama dia pun adalah Abdul Wahab. Apa yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum ini membunuh para ulama. Apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab menghormati para ulama, menyeru orang berakidah dengan akidah ahli sunnah. Abdul Wahab bin Rustum menyesatkan para ulama, dan beliau juga membunuh para ulama, dan beliau juga berakidah dengan bukan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau merupakan pembunuh yang terkenal, Abdul Wahab bin Rustum, yang terkenal dengan kekejaman beliau dan kezaliman beliau. Jadi golongan-golongan yang benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memanfaatkan peluang ini untuk menyebar luaskan perkataan Al-Wahabiyah, dan mereka berusaha untuk menutup sejarah Abdul Wahab ibn Rustum. Wallahu a'lam. Jadi kita berhati-hati dengan puak-puak ni. Jadi dikaitkan Abdul Wahab bin Rustum ini dengan salah seorang tokoh Al-Ibadiyah yang terkenal. Jadi bila orang bahas pasal Al-Ibadiyah, juga dikaitkan dengan nama Abdul Wahab ibn Rustum, yang mati pada tahun 190 Hijrah ataupun 205 Hijrah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itu cerita dia. Seterusnya Al-Tha'labiyah. Al-Tha'labiyah qalu, ataupun minta maaf sebelum tu, Al-Ibadiyah qalu man akhadha biqaulina fahuwa mu'min wa man a'rada anhu fahuwa munafiqun. Mereka berkata, sesiapa yang berpegang dengan perkataan kami, yakni Ibadiyah, maka mereka ini beriman, maka dia beriman,
Dan barang siapa yang menolak pegangan kami, maka dia ini munafik. Al-Syekh Salim Al-Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dia bagi ta'liqat sini sikit. Saya rasa saya baca dah yang minggu lepas ni. Baca dah kan? Betul. وقد بدأوا ينشرون في هذا العصر أفكارهم ويطبعون كتبهم ويقيمون المؤتمرات لتوطيد أركانهم فليحذر أهل السنة منه. Mereka telah mula menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka di zaman ini. Mereka mencetak buku-buku mereka, mereka mendirikan, mengadakan muktamar-muktamar untuk menegakkan pegangan-pegangan dan dasar-dasar mereka. Maka berhati-hatilah ahlu sunnah daripada mereka. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya Al-Tha'labiyah, yang mana pengasas dia Tha'lab ibn Amir, yang mana antara pegangan mereka yang terkenal, dasar mereka yang terkenal, innallaha lam yaqdi wa lam yuqaddir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan dan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan sesuatu dan tidak menetapkan sesuatu. Ini akidah apa? Pecahan juga, persamaan juga dengan akidah Qadariyah. Qadariyah ni yang menolak, menafikan ketentuan qadar Allah, yang meletakkan kebolehan tindakan, pelaksanaan kesemuanya pada manusia. Sebab tu orang yang tak faham dengan qada dan qadar, dia akan hadapi masalah dalam menentukan masa depan hidupnya. Dia akan menghadapi masalah dalam menentukan rezekinya. Dia duk fikir, kata, kalau aku tak boleh projek itu, mampu dah aku. Ini adalah salah satu daripada racun-racun doktrin-doktrin Qadariyah. Sedangkan kita perlu berusaha, selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tuan-tuan dan puan sekalian, semalam ni kita buat program. Kita untuk bantu teman-teman kita daripada Radio Hang. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mereka secara ikhlas menasihati agar kita tidak bersikap terlalu meminta-minta. Ini satu nasihat yang sangat baik, yang perlu kita semua terima, yang perlu kita semua fahami. Akan tetapi apabila mereka ataupun berdalilkan peristiwa seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Qabisah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membantu beliau selesaikan hutang. Nabi bagi tak bagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Cuma Nabi menyebut, Nabi kategorikan beberapa kategori yang layak untuk meminta-minta. Antara kategorinya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar-benar miskin, yang benar-benar fakir, yang berada dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan. Berbalik kita kepada apa yang berlaku oleh teman dan sahabat-sahabat kita, yang mana permintaan dan permohonan meminta-minta ini bukan bertujuan untuk bermewah-mewahan. Kalau permintaan tersebut, permohonan tersebut, apa jua jenis permohonan, bertujuan untuk bermewah-mewahan, itu termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi. Kalau bertujuan untuk bermewah-mewahan, hang nak minta, hang nak pergi tukar kereta. Kami duk pakai ni kereta kancil, teringin nak rasa kereta Proton. Inspira lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu cerita dia lah. Siapa pakai kereta Inspira jangan dia kecil hati. Saya bagi contoh. Jadi teringin, bila hal-hal seperti ini yang dilarang.
Dan hal-hal seperti ini juga yang perlu dinasihati, disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang mengurus wang-wang zakat. Pihak mana tak tahu, tapi yang mengurus wang-wang zakat. Ini nasihat perlu dicermati benda ni. Kalau sekiranya nak beli kereta, memang kalau perlu beli. Beli. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Kalau kita kata beli Storm pun dah cukup, nak pergi ganti dengan Range Rover. Wah, takkanlah kot. Pakai Storm tu sudahlah. Contohlah. Maknanya kita memanfaatkan ataupun menggunakan wang tersebut sekadar keperluan sahaja, bukan untuk tujuan bermewah-mewahan. Teman dan sahabat kita di Indonesia, mereka menyebarkan dakwah as-sunnah dengan kemampuan dan kudrat yang mereka ada, pengetahuan, ilmu yang mereka ada, iaitu melalui radio. Satu usaha yang sangat baik. Akan tetapi berlaku permasalahan apabila radio mereka ni mendapat ataupun mengganggu, frekuensinya mengganggu Singapura punya airlines. Singapura buat laporan kepada Jakarta. Jakarta hantar surat minta supaya dihentikan radio-radio, mana-mana radio di Batam ni yang mengganggu frekuensi Singapore Airlines, dengan syarat sekiranya gangguan tersebut berjaya dihapuskan, maka mereka boleh sambung untuk program ataupun radio-radio mereka. Ini bergantung kepada teknologi. Kalau teknologi canggih, kalau tak pakai area batang buluh, tapi dia pun bukan pakai batang buluh lah, maksudnya dia pun dah pakai jauh data ke depan. Tapi maksud abang di sini, oleh kerana teknologi mereka masih lagi belum mantap lagi, jadi mereka memerlukan sedikit bantuan keuangan. Yang manfaat tuan-tuan dan puan sekalian, sedekah-sedekah dan jariah-jariah yang kita keluarkan fi sabilillah ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan asnaf zakat lah, ini sedekah. Ini kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hasil sedekah kita, mereka boleh mulakan balik radio mereka, dakwah-dakwah, bacaan Al-Quran didengari, orang mengambil manfaat dan pengajaran, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah didengari, orang mengambil manfaat dan pengajaran. Di sebelah selatan, di Johor Bahru, di Singapura, di Indonesia, ratusan ribu, puluhan ribu orang mendengar radio ini, mengambil manfaat. Terlupakah kita hadis Nabi SAW yang sangat jelas, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Sesungguhnya sesiapa yang menunjukkan contoh yang terbaik, contoh yang baik, menunjukkan jalan yang baik kepada seseorang, maka dia akan mendapat ganjaran satu. Dia dapat dah satu ganjaran. Maka dia juga akan mendapat ganjaran orang yang beramal, yang mencontohi tindakan dia tadi, dan tidak akan dikurangi sedikit pun daripada ganjaran tersebut. Yang ni yang saya nak sebut MLM yang takkan rugi. MLM ni dia buka dan banyak dia punya kaki downline dia tu mampu Tuan-tuan, ini satu perniagaan yang boleh kita katakan sebagai mesin pencetak wang. Free ya, kita pergi bercuti di Eropah, bukan Eropah lah, kita pergi Mekah buat umrah, ataupun kita pergi mana-mana, kita pergi berjalan ke, kita duduk tidur ke, pahala duduk jalan ni. Pasal apa? Pasal orang mendengar kebaikan. Kebaikan tu hasil daripada sumbangan-sumbangan kita. Bukan kita nak suruh kira aku bagi RM5. Ini RM5 ni berapa orang dengar ni, duk kira RM5 kali. Tak payah kira, benda tu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang berapa kadar dan jumlahnya, bergantung kepada keikhlasan kita, bergantung kepada kadar kemampuan kita. Yang boleh bagi RM100, dia jangan kecewa aku tak boleh bagi RM1,000. Yang dia tu bagi RM1,000, tak aku tak boleh, dia lagi afdal daripada aku. Allah Subhanahu wa taala menilai manusia dengan kadar kemampuan. Sebab tu kita tak perlu bimbang, tak perlu memikirkan sangat berapa aku bagi, berapa ni. Yang penting kita memberi dengan keikhlasan, kemudian kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Settle. Soal berapa dia naik pahala, sebab tidak pernah dinukilkan pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pahala tidak pernah dinukilkan